Hmm? Okey, baik. Dah record. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cikgu Okey, Suhaimi. baik. Okey. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Sini kena makan. Okey, baik. Okey, kita tengok tajuk bahagi wang okey, macam biasalah. Tajuk bahagi wang kita sekarang zaman sekarang punya silibus bila kita belajar kemahiran walaupun tambah tolak bagi wang semua dah diberi dalam bentuk penyelesaian masalah matematik. Kita kena baca, kena fahamkan. Okey. Baik, berapa harga sebuah basikal elektrik berpandukan resit? Itulah zaman KSSR ni dia beri apa? Dia beri gambar rajah. Okey, ataupun dia beri jadual ataupun dia berikan apa-apa bentuk maklumat. Jadi kita kena faham, kena peka dengan maklumat yang diberi. Okey, baik. Berapakah harga sebuah basikal elektrik berpandukan resit? Okey, kita tengok tu Okey, berapa jumlah bayaran dia? Kita tengok satu persatu. Okey, pembekal basikal wawasan air keruh Melaka. Ada orang Melaka kat sini? Ada tak orang Melaka? Air keruh. Alisha Sofia Melaka betul tak? Kampung Melaka betul? Ada lagi siapa kampung Melaka? Hello? Kedah tapi di Melaka. Oh, Kedah sama Cikgu pun kampung ada kat Kedah sekarang dah kahwin dengan orang Kedah. Okey, Kedah kat mana Sofia? Sofia? Kampung Kedah kat mana? Sungai Petani. Oh, Sungai Petani. Awal lagi cikgu atas lagi sikit. Cikgu kat pokok sana. Okey, baik. Diterima daripada Kelab Basikal Jaya ringgit Malaysia 19,192 bayaran untuk 8 unit basikal. Nampak tak tu? Okey, resit tu ialah untuk 8 unit. Berapa yang kena bayar? 19,192. Ada nombor cek, ada tanda tangan pengurus. Jadi kalau dia nak harga sebuah basikal, kita kena bahagilah, betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Nampak tak bahagi bentuk lazim dia tu? Okey. Baik, yang masa kita belajar darjah 3 dulu, kalau kita tak ada kita ambil sifar, kalau kalau tak ada yang sama ambil adik dia, betul? Ambil adik yang paling hampir, betul? Betul tak? Betul. Ah, nampak tak? Jadi macam mana kita nak tu? Tapi yang kat sini kenapa dia ambil dua terus? Sifar tak ada kat depan tu. Itu dia yang Arni tanya cikgu. Arni mana Arni cikgu? Ada tak Arni cikgu? Ya cikgu. Mana? Ya, ada Arni cikgu. Arni Arni dah mesti Arni apa ni? Helmi dah faham kan? Dah darjah 4 ni dia dah besar sikit, kita dah boleh ambil 2 digit terus. 8 darab 2 16. Nampak tak tu? Bawah ada, bawah 19 tu ada nombor 16. Nampak tak Arni Helmi? Nampak. Dia dah ambil 2 digit. Arni dengan Helmi faham tak macam mana nak ambil 2 digit? Kalau bahagi bentuk lazim. Faham? Dah faham kan? Dulu kita ambil, kalau tak ada kita ambil sifar dulu kan, letak sifar, buat satu-satu, betul tak? Betul Betul. tak? Sekarang ni dah tahun 4, kalau rasa dah nampak bentuk lazim tu, kalau boleh ambil 2 digit, kita nak selesaikan 19 tu. Maka sifil 8, 8 darab 2, 16. 16 paling hampir. Paling dekat. Sebab 19 tak ada. Maka bila tak ada, kita kena ambil adik yang paling hampir. Siapa adik dia dalam sifil 8? Adik dia 16 lah. Boleh ambil 2 digit. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, bila kita dah cakap, dah faham. Okey, itu je yang cikgu nak terangkan untuk Helmi dengan Arni. Helmi, cikgu tak pernah nampak lagi dia ambil 2. Helmi cikgu dah pernah nampak ambil 2 digit. Sebelum cuti dulu. Arni, cikgu nampak tapi masa tu dia belum cekap, belum mahir. Jadi, sekarang dah tak sekolah, cikgu pun tak boleh nampak macam mana Arni buat kerja. Jadi, cikgu harap Arni dah boleh lah. Belajar dengan kakak Kaisara. Banyak latihan bahagi bentuk lazim, ambil 2 digit. Supaya jalan bahagi kita tu lebih cepat diselesaikan. Okey, baik. Nak cikgu terangkan ke bahagi bentuk lazim tu? Tak. Boleh. Boleh cikgu terangkan. Okey, alright. Okey, baik. Semua tengok. Okey.
Okey, baik. Okey, baik. Okey, macam biasalah bagi bentuk lazim 19,192. Okey, bahagi 8. Okey. Cikgu kenapa cikgu tak buat RM? Tak boleh ke cikgu? Tak boleh. Kalau ada RM, wajib buat RM. Tapi kenapa cikgu tak buat cikgu? Sebab cikgu nak bagi awak nampak jalan dia. Tapi sebenarnya kena buat RM. Tapi cikgu kalau cikgu buat ni, tak buat RM, nanti dekat jawapan letak RM boleh? Boleh. Jawapannya boleh. Yang penting jawapan akhir nanti kena ada RM. Okey, tadi Arni, Helmi, cikgu cakap kan? Dalam sifir 8 ada tak 19? Tak ada. 8 darab 1, 8. 8 darab 2, 16. So sebab tu ambil 16. Okey. Arni, Helmi nampak Nampak. Okey, 9 tolak 6, 3. 1 tolak 1, sifar. Tak tulis pun tak apa. Dan cikgu nak terangkan Arni, bila kita ambil 2 digit, nombor 2 ni mesti duduk atas nombor yang digit yang kedua ni. Atas nombor 9. Okey, bila kita ambil 2 digit, dia mesti duduk atas nombor yang kedua. Itu kena ingat. Jangan letak 2 dekat sini. Atas 1, salah. Bila kita ambil 2 digit, nombor yang kita darab tu mesti duduk dekat digit yang kedua. Jelas? Jelas. Cikgu terangkan lagi sekali je, ingatkan kepada Arni, Elmi dan yang lain-lain. Jangan tersilap. Okey, kemudian bila 3 ni kita turunkanlah. Turunkan 1 kat sebelah. Okey, 1 kat sebelah. So sekarang dapat 3/1. Okey, sifir 8. 8 darab berapa? 3/1 ada tak? Tak ada. Tak ada. 8 darab berapa paling hampir? 24. 8 darab 3. 8 darab 3, 24. 1 tolak 4 tak boleh pinjam dengan sebelah. 3 tinggal 2, dapat 10 betul? 10 tolak 4 tambah 1, dapat berapa? Tolak tambah 7. 7. Okey, kemudian kita turunkan 9 betul? Okey. 79. Okey, tolakkan ni sekarang. Dak sifir 8. Ada tak 79? Tak ada. Okey, paling hampir 32. berapa? 72. 8 darab berapa? 2. 8 darab 9, 72 betul. Okey, tolakkan 9 tolak 2, 72. Okey, so 9 lagi sekali, 72. Dah tak muak dah tolak cikgu tapi awak kena buat cantik-cantik lah, tegak ke bawah. Cikgu punya dah tamat. So dapatlah RM RM2,399 bagi sebuah basikal. Nampak tak cikgu tulis RM dekat ujung kad ni? Ni. Nampak. Kalau awak tak buat dalam jalan kira, awak tak tulis RM, dekat jawapan wajib ada RM. Sebab RM tu menunjukkan unit wang. Cikgu, Faham tak? Ya. yang nombor 2 tu cikgu tak nak panah ke? Cikgu letak anak panah tu sebab cikgu nak terangkan tadi, Akif bila kita selesaikan 2 digit. Bila kita selesaikan 2 digit, kita 19. Nak dapatkan kawan dia 16. Okey, 8 darab berapa 16? 8 darab 2, 16. 2 tu mesti duduk atas nombor 9, atas digit yang kedua. Faham tak Akif? Faham. Sebab tu cikgu letak anak panah tu. Nak ingatkan balik pada Arni, pada Helmi Bila kita selesaikan 2 digit dalam bahagi bentuk lazim, kita nak ambil 2 digit terus. Digit yang atas ni mesti duduk atas digit nombor yang kedua. Faham tak? Faham. Okey, baik. Faham semua? Faham. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Okey, selesai satu. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, RM RM10,907.50 bahagi 10. Okey, nampak tak tu? Nampak. Nampak Nampak. Alamak, tulisan terkecil pula. Okey, RM RM10,907.50 bahagi 10. Murid-murid, sekali lagi cikgu ingatkan, apabila darab 10, darab 100, darab 1000, darab 10,000, darab 100,000, darab sejuta, ataupun bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, bahagi 10,000, bahagi 100,000, bahagi 1 juta. Okey, apabila melibatkan nombor-nombor sifar dengan 1 ni, kita tak payah buat bentuk lazim, kita buat dalam ayat matematik dan kita gunakan teknik piring terbang. Apa dia?
Okey, kita tak payah nak buang masa buat bentuk lazim. Okey, kita buat dengan jalan kerja segera tapi dia mesti dalam bentuk ayat matematik. Cikgu, ayat matematik tu macam mana? Yang cikgu tuliskan sekarang ni. Okey, dalam bentuk nombor, ada simbol operasi, ada tanda sama dengan. Okey, pertama sekali kita tengok operasi dia bentuk operasi apa ni? Bahagi. Bahagi. Terus bila nampak operasi bahagi, buat dekat atas dia simbol anak panah ke belakang. Cikgu, apa tujuan simbol anak panah belakang? Supaya kita ingat, mesti lompat ke belakang. Mesti diterbang ke belakang. Jelas? Jelas. Okey, tengok nombor 10 ada berapa sifar? 1. 1 sifar. Jadi, nombor kita dah ada titik perpuluhan? Ada. Kalau dah ada titik perpuluhan, tak payah buat yang baru. Kalau tak ada titik perpuluhan, siapa yang nak kena buat? Saya. Saya mana. Okey, tapi sekarang ni dah ada, maka kita boleh lompatkan terus. Ambil pensel, letakkan dekat titik perpuluhan, lompatkan ke belakang. Berapa kali? 1 kali sahaja. Cikgu, kenapa 1 kali, cikgu? Sebab 10 tu ada 1 sifar. Ya, terus tulis RM 10 9 sifar titik perpuluhan 7 5 sifar. Cikgu. Okey, saya dah tulis macam gini. Ramai murid akan tanya cikgu. Cikgu, RM 1 sifar 9 sifar titik 7 5 sifar. Betul ke cikgu? Betul. Tapi nak lagi betul, murid-murid, yang belakang yang sifar tu kita tak payah tulis. Kita tulis macam gini saja. RM1090 75 sen. Yang ini yang paling betul. Cikgu, kenapa macam gini? Sebab dalam wang ringgit, hujung tu mesti ada 2 nombor saja, iaitu rumah sen dengan rumah 50. 10 sen. 10 sen. Kena sebut habis. Yang RM10 kan orang ingat RM10. Yang belakang tu selepas titik perpuluhan hanya ada 2 nilai tempat saja. Apa nilai tempat ruang dia? Sen dan 10 sen. Jadi kita tulis macam itu. Jelas semua? Nampak? Yes. Nampak Okey, baik. Jadi bagi murid-murid yang tak dapat join kelas pagi ni, akan tengok rakaman. Cikgu harap dapat faham seperti kawan-kawan kita yang menonton live ni. Okey? Bila menonton live ni lain sikit boleh bertanya terus macam aktif Cikgu saya ni suka sangat kalau murid terus tengah-tengah belajar dia tanya. Cikgu saya ni suka. Jangan simpan-simpan, nak tanya jangan malu-malu. Kenapa orang murid bertanya tu bagus? Mungkin apa yang Akif tanya tu ada yang tertanya juga dalam hati. Tapi tak nak tanya Cikgu Suhaimi. Jadi bila Akif yang tanyakan, soalan yang nak tanya kat cikgu tu sama dengan soalan Akif Jadi yang murid yang tak tanya tadi terdengar juga jawapan dari Cikgu Suhaimi. Jadi Akif tanya tu bagus Dia menjawab apa soalan yang kita tak nak tanya kat Cikgu Suhaimi tapi malu. Tapi cikgu nak syorkan pada murid-murid jangan malu, jangan segan. Tanya pada Cikgu Suhaimi. Kalau terus tengah buat-buat terus tanya pun tak apa. Okey? Tak rugi bertanya. Okey, baik. Okay, kita tengok yang seterusnya ni. Okey, yang ni cikgu nak tunjukkan. Yang ni Arni, Helmi sila tengok betul-betul. Cikgu nak Arni, Helmi mesti Muhammad Hazim Okey, cuba tengok bahagi bentuk lazim ni di skrin awak sekarang tu. Nampak tak dekat sini tak ada nombor? Sifar. Nampak tak tu Helmi? Kenapa jadi macam gitu? Terus tak ada nombor 9. Bermaksud dia selesaikan berapa digit terus tu? 3 digit. Dia selesaikan 3 digit. Jadi murid-murid, tak apalah itu cikgu nak ingatkan tentang boleh selesaikan 3 digit lah. Tapi cikgu Syahmi nak tunjuk juga kepada murid-murid untuk lebih faham, lebih jelas, lebih nampak macam mana nak selesaikan dia. Macam biasa, RM 38,000 bahagi bentuk lazim Nombor yang kita sebut dulu duduk dalam rumah, bahagi 40. Okey, Helmi dan yang lain-lain, bila bahagi dengan 40 maka kita kena buat sifir 40 lah. Cikgu, sifir 40 saya tak hafal. Jangan takut. Jangan menangis. Okey? Macam biasa tuliskan sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar darab 40 berapa? 4. 4 sifar darab 40? Sifar. 1 darab 40? 40. 2 darab 40, jangan takut. Ambil macam gini. 40 tambah 40, 80. Terus sisi 80. 3 darab 80, tak tahu cikgu. Ambil lagi. 80 tambah 40, 120. 40 darab 40, tak tahu cikgu. Ambil 120 tambah 80.
Okey, 8 tambah 40, 80. Okey, 6, okey 160. 5 darab 40 tak tahu, cikgu ambil 160 tambah 40. Sifar, 2. Jadi murid-murid, Helmi, Arni, Muhaimin Hazim dan yang lain-lain, kita buat konsep tambah berulang, berulang-ulang, iaitu tambah berapa-berapa ni? Tambah Ha. 40. Tambah 40, tambah 40, tambah 40. Cikgu, kenapa yang sebelum ni guna sifir tahi lalat cikgu Suhaimi? Buat titik-titik tahi lalat tu. Yang itu sifir 2 sampai sifir 9. Buat tahi lalat. Kan? Tahi lalat hitam tu 9 biji boleh buat lagi. Kalau dah 40 biji takkan nak buat juga, betul tak? Betul tak? Maka penuhlah buku tulis awak dengan tahi lalat kalau 40 biji, betul? Tapi sebenarnya tahi lalat tu nak bagi awak faham. Mencari ataupun membina sifir adalah konsep tambah berulang-ulang. Kalau sifir 4 tu 4 tambah 4 tambah 4. Sifir 8 tu 8 tahi lalat tambah 8 tahi lalat. Tapi kenapa 40 tak buat tahi lalat? 40 tu dah terlalu banyak murid-murid. Jadi kita buat tambah bentuk lazim gunakan nombor dekat bahagian tepi-tepi. Bila dapat jawapan masukkan sifir. Okey, so sekarang ni 6 darab 40. Cikgu 6 darab 40 tak tahu dah cikgu. Okey, nampak dekat 5 tu berapa? 200. Ambil 200 dan tambahkan dengan 40. 40. Maka 6 darab 40 dapat berapa? 240. 240. Cikgu 7 darab 40 tak tahulah cikgu. Jangan takut, jangan menangis. Ambil 240 tambahkan dengan 40, 280. 280. Okey, 8 darab 40. 8 darab 40 tak tahulah cikgu. Jangan takut. Ambil 280 tambah 40. 320 dan last sekali 360. Boleh semua? Boleh. Okey. Jalan kerja yang awak tambah-tambah dekat tepi tu kalau boleh awak buat jauh lah daripada jalan kerja bahagi ataupun sifir awak macam cikgu dah padam dah. Kenapa padam cikgu? Tak naklah bagi semak-semak dalam kita punya jalan kerja kan? Jangan buat kat jalan kerja kita. Yang sifir tu ada kat tepi tak apa. Yang tambah-tambah tadi berulang-ulang tak payah buat dekat jalan kerja dekat-dekat. Okey, jadi serabut nanti mata kita. Nanti kita akan jadi cuai pula. Okey. So sekarang Helmi, Arni. Okey, kalau kita gunakan masa yang kita dekat tahun 3 tu, cikgu akan buat satu-satu betul. 3 ada tak? 3 tak ada, ambil sifar. 8 ada tak? Ambil sifar. Okey, kita tak nak buat tu. Sekarang ni Arni, Helmi, cuba tengok. Nampak tak ni yang cikgu gariskan warna merah ni? 380. Nampak tak tuan ni? Ada tak 380? Tak ada cikgu. Maka bila tak ada kita kena ambil juga sama. Ambil adik yang paling hampir. Siapa adik yang paling hampir Helmi? 190. Berapa Mi? Oh Mi. 37. 380. Siapa adik dia yang paling hampir? 360. Mana ada 370 Mi? 360. 360. Okey Mi. Adik yang paling hampir 360. Bulat dan garis. Garis pergi atas. Yang ni cikgu cakap bila kita selesaikan 3 digit 380 tu ada 1, 2, 3. Ada 3 digit. Jadi bila kita selesaikan 3 digit, 9 tu mesti duduk dekat digit yang ketiga. 1, 2, 3. Tu. Jadi tolakkan dengan 360. Itu maksud cikgu Helmi, Arni. Bila kita selesaikan 3 digit, kita kena buat macam gitu. Okey, cikgu padam balik yang ni tadi cikgu dah terangkan. Itu maksud cikgu Helmi. So Helmi, Arni, cikgu harap dapat faham, dapat nampak dan kena buat banyak latihan untuk bahagi bentuk lazim. Okey? Latih diri untuk ambil 2 digit, ambil 3 digit terus. Supaya bahagi bentuk lazim semakin cekap. Okey, tolakkan. Sifar tolak sifar. Sifar 8 tolak 6. 2. 2. 3 tolak 3 tak payah tulis pun tak apa. Okey, turunkan sifar. Yang ni pun cikgu nak bagi tahu murid-murid. Ramai murid-murid bila ingat sifar dekat dia bagi tak payah selesaikan. Walaupun dia sifar tetap kena turunkan, tetap kena selesaikan. Okey, so sekarang nombor kita jadi berapa ni Arni? 200. 200. Cuba tengok dekat sifir kita ada tak 200? Ada. Kalau ada, Ambil terus. ambil terus. Ambil terus pun boleh lah. Bulat dan garis. Ada. Garis pergi atas.
bulat pergi bawah, operasi tolak. Ambil terus. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 2, Sifar. sifar. Okey, dah selesai ke belum? Belum. Belum, cikgu. Kenapa? Sebab ada sifar dekat belakang ni. Nampak tak sifar dekat belakang tu? Kita kena turunkan dia juga. Sifar yang hujung ni walaupun dia sifar, ingat, bahagi bentuk lazim walaupun dia sifar, dia tetap kena turunkan ke bawah. Dan 40 dah ada berapa sifar? Sifar. Okey, sifar. Dan kena tolakkan. Sifar tolak sifar, sifar. Maka jawapan kita dapat apa tu? RM RM950. Yang ni. Nampak tak tu? Nampak. Jelas? Jelas. Macam mana nak bahagi bentuk lazim? Jelas. Walaupun nampak mudah, kadang-kadang ada murid tercuai. Tercuai macam mana? Masa buat sifir ni salah. Masa tambah 40 tambah 40 tercuai. Ataupun yang sifar yang hujung belakang ni dia tak turunkan. Yang ni, yang warna merah ni. Ini dia tak turunkan. Dia ingat dah selesai, rupanya ada satu sifar dia tak turunkan. Itu selalu menjadi kesilapan murid-murid. Jadi cikgu nak ingatkan, jangan gopo, jangan cuai. Faham atau tidak, murid-murid? Okey, jelas. Okey, Fakihah Kalisha binti Muhammad Faizal. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya lagi. Okey. Ni contoh yang ni cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid. Cikgu nak terangkan kepada murid-murid. Okey, takut murid-murid tu jumpa dalam latihan. Tak nak buat macam mana yang ni cikgu? Ni soalan dia. Okey, RM29,063 bagi berapa tu? Bahagi 5. Langkah pertama macam biasa buat bentuk lazim. Okey, bahagi. Okey, 5 di luar. Maka kat sini kita kena buat sifir apa? Sifir 5. Sifir 5. Cikgu, saya dah hafal sifir 5 lah cikgu. Okey, kalau dah hafal sifir bagus. Okey. Cikgu, saya belum hafal sifir lah cikgu. Buat sifir kat tepi ni. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar darab 5. Sifar. 1 darab 5. 10, 15. 10, 25. 30, 35. 40, 45. Sifir 5 ni sebenarnya dekat sangat dengan kita. Apa yang guna hari-hari dekat sifir 5 ni dalam rumah kita? Jam. Jam dekat dinding tu adalah sistem sifir 5. 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Jadi murid-murid kena gunalah jam kat rumah tu. Dan tahu, jam kat rumah kita tu adalah sistem sifir 5. Jadi mudah. Okey? Jelas semua? Jelas. Okey dah. Jelas semua? Jelas. Okey, kita selesaikan RM29,063 ni boleh? Okey, 2. Cikgu, saya nak ambil 2 digit terus boleh lah. So kalau nak ambil 2 digit, ambil berapa? 25. 29 kita selesaikan. Okey, 29. Cuba tengok kat sifir 5 ada tak 29? Tak ada. Tak ada. Jadi paling hampir siapa? 25. Adik yang paling hampir 25 bulat dan garis pergi atas. 5 nak pergi atas apa Helmi? 5 nak pergi atas apa Helmi? Helmi saja. Atas 9. Atas 9. Bagus kawan-kawan. Tepuk tangan untuk Helmi. Tepuk tangan untuk Helmi kawan-kawan. On kanlah mic. Tepuk tangan untuk Helmi. Terima kasih Akib. Cikgu dengar Akib tepuk tangan. Okey, terima kasih. Okey, betul Helmi 5 duduk atas 9. 25 duduk bawah dia, operasi tolak 9 tolak 5. 3. 3 Mi dah betul-betul tiba 9 tolak 5 3. 9 tolak 5 4. 2 tolak 2. Murid-murid, 2 tolak 2 nak tulis sifar boleh, tak nak tulis pun boleh. Tetapi jangan buat titik. Pernah tak awak buat titik? 2 tolak 2 tak ada buat titik. Pernah tak? Siapa pernah buat? Pernah. Siapa pernah belajar yang macam itu? Bagi tahu cikgu. Cikgu saya pernah nampak lah kakak saya, abang saya kalau buat bahagi bentuk lazim, kalau tak ada jawapan dia buat titik. Ada tak? Saudara saya ke? Pernah tak nampak orang buat bahagi bentuk lazim dia tulis 2 tolak 2 tak ada. Letak titik. Ada tak? Ada. Siapa tu yang cakap ada? Aminah.
Aminah. Aminah nampak siapa buat Aminah? Kawan. Kawan. Nanti Aminah kena bagi tahu dia. Okey, Aminah kena bagi tahu kawan Aminah. Mulai zaman KSSR, zaman cikgu-cikgu dulu guna KBSR. Zaman awak ni buku teks semua nama ni panggil buku KSSR. Dalam bahagi bentuk lazim, dah tak boleh buat titik 2, tolak 2, titik 3, tolak 3, titik. Tak boleh. Salah. Siapa buat titik, dia terus kena salahkan jalan kira dia. Sebab apa? Dalam matematik, 2 tolak 2 ialah sifar. Bukan titik. Jadi salah daripada segi konsep matematik. Ingat Aminah kena beritahu kawan tu. Kalau tak nak, kalau 2 tolak 2 sifar, kalau tak nak tulis tak apa, tak payah tulis, ataupun nak tulis, tulis sifar. Itu saja pilihannya. Jangan tulis titik. Faham semua? Faham. Okey, baik. So sekarang ni kita turunkan berapa ni? Turunkan Turunkan sifar. Turunkan sifar. So sekarang dah jadi berapa tu? 40. 40. So ada tak 40? Ada. Kalau ada, Ambil terus. ambil terus. Macam mana nak ambil? Bulat dan garis. Garis pergi atas, bulat pergi bawah, operasi tolak. Okey, selesai. Betul? Betul. Turunkan 6. Cikgu, tadi cikgu tak tulis sifar. Yang ni cikgu tulis sifar. Kan cikgu cakap, kalau nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Tapi cikgu Suhaimi sebenarnya suka yang kalau kita tulis. Okey, kita nampak nombor dia. So sekarang dapat nombor 6. Ada tak 6? Tak ada. Kalau tak ada, ambil apa? 5 adik dia. Adik dia siapa? 5. Bulat dan garis. Garis pergi atas, bulat pergi bawah. 6 tolak 5. 1 turunkan tiger. 13. 13. Okey. 13 ada tak 13? Tak ada. Ada 13. Jadi kita nak ambil yang mana? 10. Ambil adik dia yang paling hampir. Siapa adik dia yang paling hampir? 10. Macam mana nak ambil? Bulat dan garis. Ada garis. Lepas tu? Garis pergi atas. Lepas tu? Bulat pergi bawah. Operasi tolak. Bulat pergi bawah. Operasi tolak. Pandai dah anakmu cikgu menyanyi kan? 3 tolak sifar 3. Cikgu, nombor dah tak ada nak turunkan lagi lah cikgu. Habis nak buat macam mana ni? Murid-murid tahun 4 yang disayangi dan yang dilempangi. Kena lempang pula dengan cikgu. Gurau je. Okey, baik murid-murid. Sila dengar dengan jelas dan perhatikan jalan kerja sambil cikgu terangkan. Ini adalah satu kemahiran yang awak akan jumpa di tahun 4 buat pertama kalinya. Okey, masa tahun 3 awak tak jumpa. Inilah kemahiran yang pertama kali awak akan jumpa di tahun 4. Yang mana cikgu akan terangkan kemahiran ini di tahun 4 dan awak akan jumpa lagi kemahiran ini di tahun 5 dan tahun 6. Apakah kemahiran itu? Ini cikgu akan terangkan. So, sila dengar betul-betul bagi murid-murid yang join live dan yang akan tengok rakaman ini. Kemahiran itu ialah, okey, bila kita selesaikan tajuk wang, ada baki. Sekarang baki kita berapa, Asyad? 3. 3. Nombor dekat belakang ada lagi tak nak turunkan? Tak ada. Tak ada. Baik, bila dah tak ada nombor lagi, murid-murid, langkah pertama, panjangkan garisan. Jelas? Jelas. Kemudian, tambahkan nombor sifar di belakang ini. Okey, cuba tengok nombor atas ni, 5812. Betul tak? Betul. Belakang kan? Tambah titik. Ada titik perpuluhan tak? Nombor kita ni? Tak ada kan? Tadi kita dah tambah sifar kan? Betul. Bila kita tambah sifar sebab nak selesaikan baki ni, bila kita letak saja sifar, cepat-cepat automatik letakkan titik perpuluhan dekat belakang ni. Kedua-dua ni siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Bila dah letak sifar, sebab apa letak sifar? Dekat bawah ni ada nombor lagi cikgu, belum selesaikan, dia ada baki. Maka caranya kita letakkan sifar, automatik terus letakkan titik perpuluhan ke atas. Langkah seterusnya, turunkan sifar ini ke bawah di sebelah 3. Okey, so sekarang 5 darab berapa dapat 30? Ada tak dalam sifar 5, 30? Cuba tengok kat sifar 5 ada tak 30? 6. Ada. Maka bulat dan garis. Garis pergi atas, bulat pergi bawah. Sifar. Sifar tolak sifar, 3 tolak 3, 3.
Tiga tak? Tiga sifar. Nampak tak tu? Tuliskan RM. Nampak. Okey, nampak tak? Jadi Nampak. jawapan kita jadi berapa tu? RM 5812,6. Murid-murid, apabila jadi macam ini, murid-murid apabila jadi macam gini, okey. Cikgu nak terangkan kepada murid-murid apabila jadi macam ini, sila perhatikan sekarang. Okey, bila jadi macam gini, pastikan ada lagi satu nombor iaitu awak yang kena buat sifar. Kenapa? Kenapa saya kena buat sifar? Tajuk wang mesti ada 2 digit iaitu sen dengan 10 sen. Jelas atau tidak? Tidak. Jelas. Okey, baik. Okey, itu satu contoh. Okey. Nampak tak? Bila ada baki, apa yang awak kena buat? Letakkan sifar, automatik letakkan titik perpuluhan dekat atas. Itulah kemahiran yang awak kena dengar di tahun 4 ni. Dapat tak kemahiran tu? Dah dapat? Nampak? Nampak. Kemahiran ni penting kena ingat ni. Awak kena ingat. Okey, baik. Itu dah. Bila ada baki nak selesaikan lagi, letakkan sifar, letakkan titik perpuluhan. Lepas tu sifar turunkan dekat sebelah baki. Maka jadi 30, kita selesaikan lagi lah. Seterusnya 30 dan seterusnya. Okey, baik. Okey. Baik. Sekarang ni cikgu nak terangkan kepada murid-murid. Okey. Sekejap Okey. Cikgu ada duit. Sekejap Sekejap Okey murid-murid. Nampak tak cikgu tulis apa dekat skrin tu? RM apa tu? RM satu Satu ringgit bahagi empat. Okey. Tadi cikgu dah terangkan kan, kalau ada baki, letakkan sifar, letakkan titik perpuluhan. Siapa yang kena buat? Saya kena buat. Kemudian turunkan sifar dekat sebelah baki dan selesaikan macam biasa. Betul tak? Pernah tak awak tengok kemahiran tu dekat sebelum-sebelum ni? Pernah belajar tak? Awak pernah belajar sendiri tak? Ataupun awak dah pernah dengar daripada orang lain? Tak. Tak? Awak pertama kali dengar dengan Cikgu Semi? Jadi terus ingat sampai bila-bila. Nanti dekat tahun 5, nanti tahunan Cikgu Semi dah tak payah terangkan lagi. Usulnya murid SK berlemang. Okey, baik. Sekarang cikgu nak tunjukkan awak. Okey, RM RM1 bahagi 8. Okey, cikgu ada RM1. Cikgu nak bagi kepada 8 orang anak. Okey, seorang dapat berapa? So, tengok. Sebenarnya bukanlah nak bagi RM1 kan. Tapi nak tunjukkan kepada awak apabila berlaku yang macam tadi. Ada baki, nak letak sifar, kalau letak timbulan. Okey, tengok Okey, cikgu nak buat kepada awak. Sila tengok, perhatikan. RM RM1. Cikgu, RM1 tu duduk mana? Duduk dalam rumah lah. Kenapa duduk dalam rumah? Bila bahagi bentuk lazim, yang mana kita sebut, kita baca dulu, dia mesti duduk dalam rumah bahagi. Buatkan rumah, buatkan bahagi. Okey. 8 duduk luar. Okey. Sifir 8. Dalam sifir 8 ada tak satu jawapan? Tak ada, betul? So, siapa paling hampir? Siapa adik dia yang paling hampir? Sifar, betul. Okey, 1 tolak sifar. 1. Cikgu nak buat sifir 8 jugalah, biar awak nampak. Okey. Okey. Cikgu nak buat sifir 8 juga, biar awak nampak. Sifir 8. Okey, sifar 1. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar.
Sifar 8, 16, 24, 32, 40. Cukup cikgu buat sampai itu, cikgu tak buat sampai habis. Okey. Okey, yang penting okey tengok bahagi betul hasil cikgu ni. RM RM1 bahagi 8 darab sifar 1 tolak sifar 1. Ada baki betul. Belakang ada lagi nombor tak nak turun? Ada. Tak ada. Langkah pertama apa dia? Panjangkan garisan. Okey. Kemudian letak apa? Letakkan sifar. Automatik atas, tengok atas. Ada titik perpuluhan tak atas? Tak ada. Ada, kena letakkan titik perpuluhan. Dua-dua ini saya yang kena buat. Cikgu, bila saya letak sifar, sebab nak selesaikan baki yang kat bawah ni, tapi dekat atas tu ada titik perpuluhan. Macam mana cikgu? Dengar betul-betul ni. Murid-murid akan jumpa juga masalah seperti ini. Apabila ada baki, murid letak sifar sebab nak selesaikan. Tiba-tiba dekat atas dah ada titik perpuluhan. Bila dah ada titik perpuluhan, tak payah buat titik perpuluhan yang baru. Tak payah buat titik perpuluhan baru. Tak payah buat titik perpuluhan baru. Kenapa? Sebab dah ada titik perpuluhan. Habis yang ini kenapa cikgu buat? Sebab tak ada. Sebab tak ada. Pandai Helmi. Apabila dia tak ada titik perpuluhan, saya yang kena buat. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Ingat dah tu. Okey, kemudian turunkan sifat. Okey, soalan apa-apa 10 betul? Betul. Okey, cuba tengok dekat sifat 8 ada tak 10? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, ambil siapa? Ambil 8. Ambil 8 bulat dan garis. Garis pergi? Atas. 1, 8 pergi? Bawah. Operasi? Tolak. Okey, sifar tolak 8. 2. Okey, 10. Okey, dapat berapa? 2, betul? Betul. Cikgu, dia ada baki lagi lah cikgu. Murid-murid perasan tak tadi? Yang tadi dah tak ada baki kan? Yang 6 tadi kan? Yang sifar yang tadi tak ada baki. Yang ini ada baki lagi lah cikgu. Dekat belakang dah tak ada nak turunkan lagi. Bila berlaku macam gini, jangan takut. Letakkan saja lagi sifar. Okey, dan turunkan. Jadi berapa sekarang? 20. Cikgu kata bila letak sifar kena letak titik perpuluhan. Kenapa yang ini cikgu tak letak titik perpuluhan? Sebab dah ada titik perpuluhan. Sebab dah ada. Faham semua? Jelas semua kemahiran ni? Jelas. Okey, klik save kat otak awak sekarang. Simpan benda ini dalam pendrive otak awak sekarang. Ingat sampai bila-bila. Okey, 20. Tengok dekat sipil ni, ada tak 20? Tak ada. Sipil 8. Ada tak 20? Tak ada cikgu, so ambil siapa? 16 bulat dan garis. Garis pergi atas, 16 pergi bawah. Operasi Tolak. sifar tolak 6. 4. Tak boleh pinjam. Tak boleh pinjam dengan 11. 10 tolak 6. 4. 4. Cikgu, ada baki lagi lah cikgu 4. Macam mana nak buat ni? Belakang dah tak ada nombor. Tambah sifar. Tambah sifar. Siapa yang kena buat? Saya. Saya kena buat. Turunkan sifar. Cikgu kata tadi kalau kena tambah sifar sebab nak selesaikan baki kena letak titik perpuluhan. Payah sebab dah ada. Sebab dah ada. Maka letakkan sifar. So sekarang dah berapa ni? 40. Cuba tengok sifar 8 ada tak 40? Ada. Kalau ada, Ambil terus. macam mana nak ambil? Bulat dan garis. Bulat dan garis. Garis pergi atas, bulat pergi bawah, operasi tolak. Jadi dapat berapa tu? RM sifar perpuluhan 125. Nampak tak murid-murid? Nampak dapat. Okey, itu kemahiran yang murid-murid kena tahu di tahun 4. Bila ada baki, nak selesaikan lagi, letakkan sifar, letakkan titik perpuluhan. Kalau masih belum ada titik perpuluhan. Kalau dah ada, jangan letak lagi. Jelas atau tidak? Jelas. Kemahiran ni murid-murid akan jumpa permulaan di tahun 4 saja. Di tahun 5 nanti bila cikgu-cikgu awak mengajar, dia dah anggap awak dah tahu kemahiran ni. Awak mesti dah ingat kemahiran ini. Jadi, jangan tanya cikgu sekolah darjah 5 nanti, kenapa cikgu tak ajar macam cikgu Sami? Sebab kemahiran ni belajar dekat tahun 4. Jadi cikgu Sami dah tunjukkan kepada awak sekarang. Okey, dah tunjuk kepada awak, kena ingat. Boleh semua? Khususnya murid SK Belemang. SK Belemang kalau tahun depan sampai darjah 5 tak ingat, siap ada. Cikgu suruh berenang dekat Sungai Belemang, tangkapkan cikgu udang galah. Okey, kena ingat ni Boleh semua? Boleh. Jadi nanti kalau buat latihan terjumpa macam
Ada bakilah. Jangan takut, jangan menangis. Cikgu Suhaimi dah ajarkan. Boleh buat? Boleh. Mestilah boleh kan? Okey, baik. Okey, kalau bahagi dengan 52, buat sifir 52. Okey? Boleh? Okay, boleh. Boleh? Macam ni, yang contoh nombor 5 ni bahagi dengan 52 kan? Buat sifir 52. Macam biasa. Kalau nak ambil 2 digit, ambil 2 digit. Nak ambil 3 digit, ambil 3 digit. Pastikan yang garis letak atas tu mesti ikut digit yang ketiga. Kalau ambil 2 digit, dia letak kat digit yang kedua. Okey? Baik, so sekarang buat dekat buku murid-murid SK Belamang buat dekat buku Empty Tiger. Okey? Boleh? Okey, soalan yang cikgu nak murid-murid cikgu Suhaimi buat ialah soalan ayam bola. Dah? Dah? Dadu? Dah? Dah? Okey. Filipina? Dah? Dah. Dengan gigi. Jadi berapa soalan semua sekali? 500 soalan. Banyak tak 500 soalan? 5. Tak banyak. Memang hebat murid SK Belamang. 500 soalan tak banyak. Okey? Tu yang cikgu Suhaimi suka. 500 soalan sikit saja. Betul? Hebat murid SK Belamang dan murid-murid yang join cikgu ni. 500 soalan sikit je. Okey, jadinya itu 5 soalan. Sebabkan awak kata sikit, cikgu tambah lagi 100 soalan. Cikgu nak awak buat soalan nombor 3. Dan jadi kita ada 600 soalan semua sekali. Cukup tak 600 soalan? Nak tambah lagi tak? Cukup dah. Dah cukup 600 soalan. Okey, boleh semua? 600 soalan ni? Boleh buat? Boleh. Okey, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Jadi murid SK Belamang buat dekat buku MT3. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya. Okey, bye. Selamat buat latihan. Kalau ada faham, ambil gambar, hantar dalam grup. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Apa dia? Cikgu cakap tadi apa? Cakap apa? Nak ambil gambar tadi. Kalau tak faham, boleh tanya snap gambar, tunjuk mana awak tak faham dalam grup. Okey? Okey. Okey, Arsyad. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, selamat hari Isnin. Bye. Selamat Raya. Bye.